Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kepada semua yang dah berada di hadapan PC masing-masing, gadget masing-masing untuk menyaksikan atau untuk kita mentelaah. Mentelaah. Boleh ayat tu cikgu? Mentelaah. Ya, segmen bicara fundamental untuk malam ini bersama dengan Cikgu Yun CTC ataupun Khairul Nizam yang akan bersama dengan kita. Jadi sebelum tu hari ni 1229 kematian 4. So Selangor di tempat yang pertama. Alhamdulillah. Okey, terus jaga SOP anda, pastikan sebab apa yang diperkabarkan tentang laporan COVID palsu itu sangat membahaya. Ni subkontraktor patutnya saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Benda macam tu benda yang sangat-sangat penting boleh dia palsukan demi untuk menjalankan kerja-kerja apa semua. Tak sepatutnya berlaku. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dapat kita bersama-sama lagi. Dan untuk malam ini 159. Okey. Dan sekiranya anda dah terlepas, anda nak tahu yang 158, 57, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk ke YouTube channel kami, CTC FM. Kat situ Boboy dah susun semuanya, daripada 1 sampailah ke 159. Jadi bukan satu segmen aja, semua segmen yang berada di CTC ni Boboy telah muatkan di channel YouTube. Dan jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk subscribe. Cuma je pun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu dia sedikitlah maklumat untuk anda semua. Mana yang kalau saya nak tengok yang lama-lama macam mana, boleh, tak ada masalah, pergi ke YouTube channel kami. Dan selain daripada itu, segmen seperti biasa, segmen bicara fundamental ini telah dikuasakan oleh XM Malaysia, dan satu-satunya forex broker yang mempunyai lebih daripada 2.2 something lah juta pelanggan. So kenapa tidak anda menjadi pelanggan SM Malaysia? Dan kita terus sebelum kita bermula, bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC 16 Disember 2020, episod yang ke-159. Dan di ruangan komen sekarang ini kita ada Ihsan Hidayat. Masya Allah, apa khabar? Kabarnya semua dua-dua sekali. Jawa pun ada, Melayu pun ada. Ini betul cikgu. Dua-dua sekali. Oh ya. Okey, kabarnya waras, kabarnya baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pesan ke anda, sekiranya ada apa-apa persoalan yang anda tidak faham dan ataupun anda perlu penjelasan berkenaan dengan fundamental ataupun apa saja, CPI ke, news ke, meeting ke yang boleh boleh mencetuskan candle anda bergerak dengan tanpa anda sedar ataupun apa saja, soalan anda letakkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan minta untuk Cikgu Yun memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua. Semoga anda sudah bersedia. Dan Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula cikgu, impact untuk vaksin. Okey, untuk vaksin ada separuh tempat dah guna, ada separuh tempat tak guna. Dan bila vaksin tu keluar, apa dia punya impak kepada USD? Dolar Amerika. Dolar Amerika. Oh, okey. Mudahnya satu, dolar Amerika akan mendapat suntikan dan mendapat demand daripada investor. Sebab vaksin ini kita dah letakkan sebagai satu pemulihan, satu pemulihan kepada global economic. Baik. Di mana transaction dia nanti tu akan membantu untuk mengembalikan semula aktiviti-aktiviti pra-ekonomi yang selama ini mungkin perlahan atau terencat kepada normal economic growth untuk dikembangkan semula. So vaksin ini dilihat sebagai satu kunci ataupun satu lorong di mana pemulihan itu akan berlaku secara berterusan seperti normalnya, dan ini akan memberi rangsangan kepada American dollar untuk mendapat bidaan semula, dan secara tidak langsung segala bentuk
perkara yang melibatkan dolar akan terkesan. Kesannya ke arah kebaikan ataupun ke kenaikan atau kejatuhan? Kenaikan kepada dolar. Okey, dan sebelum tu okey cikgu, dengar cerita vaksin akan dibuat kepada tablet. So adakah itu juga akan merangsang saham-saham mereka-mereka yang mencipta vaksin Ya, ini? betul. Ikan, jika vaksin ini semakin dipelbagaikan dari segi bentuk zahirnya, iaitu rupa bentuknya, sekarang ini berbentuk dos suntikan. Kedua, mereka dah berkira-kira untuk dalam bentuk tablet, iaitu semudah $3 yang mampu untuk dibeli di pasaran. Betul. Dan edarannya juga akan menyeluruh ke seluruh dunia dalam jutaan unit. So ini sebenarnya memudahkan pengguna seperti kita untuk mendapat di pasaran. So secara tidak langsung ni akan melibatkan suntikan pelaburan kepada mana-mana pharmaceutical stock, ya. Tak kisahlah jenama apa, Pfizer ke, Moderna ke, Biotech ke, Johnson & Johnson ke, untuk melipat kali gandakan produktiviti mereka. So secara tak langsung stok akan boost up, dan ini akan merentetkan atau merencatkan sedikit kenaikan non-yielding asset. Emas akan tersekat kenaikannya. Baik. Tu dengar ya, bakal tersekat. Jadi ini sebagai mukadimah kita. Baru mukadimah. Baru mukadimah. Okey. Soalan. Okey, kita dah ada banyak soalan yang masuk. Alhamdulillah. Ahmad Syahid. Saya tukar kat Boboy lah biar Boboy jawab. Dimyati. Okey, kemudian Fitri Hakim. Fitri Hakim memang sentiasa bersama dengan kami. Alhamdulillah. Lepas tu Muhammad Ed Azlan. Salam Pak Suji Guyun, nak tanya jika rate USD direndahkan pada masa yang sama stimulus diluluskan, apakah benar USD akan melemah dengan teruk dan jangkaan? Okey, kalau soalan ni kita bawa sekejap lagi untuk kita buka episod 159. Kita belum buka lagi ni. Boleh. Nanti saya jawab yang tu. Okey, saya soalan serahkan. Soalan hebat tu. Mana dia dapat soalan macam tu? Itu ni bukan kaleng-kaleng ni. Saya tak dapat baca komen, jadi saya kata wow, dahsyat ni soalan ni. Banyak soalan. Yang ke atas tadi pun ada jugalah soalan-soalan menarik. Baik, saya serahkan ke Chopang dekat cikgu untuk segmen 159. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CC.FM di luar sana, pelayar-pelayar gadget bagi kesinambungan apa sahaja frekuensi dalam TV CC.FM, fan-fan, grouping-grouping, komuniti, sama ada individu ataupun secara keseluruhan kesatuannya yang dapat menikmati segmen Bicara Parlimen Teknik Udara. Kami ucapkan ribuan terima kasih sokongan anda menjadikan segmen ini masih lagi bertahan. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ada manfaat. Seperti mana yang lazimnya saya ingatkan, tidak kira apa jual latar belakang anda, tidak kira apa jual lifestyle anda, tidak kira apa jual komposisi trading trade method yang anda guna pakai, asalkan saja bermanfaat. Terima kasih kerana ia terus dipanjang-panjangkan. Alhamdulillah. Kita bersama-sama di Ladies Night, dan suasana malam saya pun malam Ladies Night, tak dinafikan, suram-suram dan ada sedikit candlelight dinner kat sini kan. Terima kasih kepada malam ni dia Ketua Juruteknik saya, Encik Boboy kita, menyediakan frekuensi yang baik. Pancaran dia jelas. Saya menerima komen-komen secara PM to P. Rancangan ini selesa didengar, penyampaiannya saya ucapkan mudah difahami. Saya bukan nak angkat bakul sendiri tuan-tuan, tapi saya rasa gembira sebab mereka seronok dengar. Jadi saya benda tu memberi rangsangan kepada kami untuk kami mudah untuk kita menyampai bahasa-bahasa yang inilah, maksud pun tahu bahasa saya macam ni kan. Betul. Bahasa yang mudah difahami. Okey, Pak Liman faham ya. Itulah dia. Lepas tu Datuk Burhan pun faham. Dahsyat. Dia maknanya yang tinggi pun faham, yang kampung-kampung pun faham. Allahu akbar. Dan sehingga ke saat ini untuk episod berapa Pak saya? 159. Sepatutnya dah ke 300 episod, tapi saya banyak bunting. Banyak bunting. Tak adalah sampai macam tu. Tapi 4 tahun dah ni. Yang 4 tahun ni tuan-tuan. Okey, terima kasih. Okey, menariknya kita untuk malam ni, seperti lazimnya kita akan cuba melihat komposisi data berkala kita. Kerana malam ni saya berada di Konti, saya tak live on air daripada rumah. Yalah, setelah dia dengan jarak-jarak kita kan, jadi agak
menarik jugalah. Mood tu datang kembali, seronok kan dapat naik konti ni. Betul. Lama sangat kat rumah terperam gitu kan. Pun orang tak clear nampak muka muka cikgu ni masalah dia. Sebab saya ingat ada satu dua dialog tu dia cakap dengan saya, kami tengok kat rumah cikgu ni apa dengan bersandar basuh tangan kat belakang macam masuk TV ke tu? Saya kata yelah masuk TV lah. So memerhati gelagat. Beberapa bentuk penjadualan sepanjang minggu ini kita lihat sangat menarik perhatian. Dan untuk maluan bersama, kita ada event yang cukup besar pada malam ini, iaitu event kedua dalam industri instrument trading ini dalam sudut kewangan ataupun currency kita, iaitu Federal Reserve Open Market Committee meeting dan juga economic projection yang akan dilempiaskan oleh the chairman Jeremy Powell. Ini adalah penutup bagi tahun 2020 dan merupakan penantian yang di kamarku menyepi. Dia begitulah dia kan. Sangat-sangat dinantikan oleh semua pelabur-pelabur. Saya tak kata trader, saya kata pelabur. Kerana apa? Kerana economic projection pada kali ini kita mensasarkan apakah hala tuju Federal Reserve untuk seterusnya bagi 2021. Kerana ada beberapa perkara yang masih lagi dalam keadaan pending dan malam ini insya-Allah akan diterjemahkan oleh Jeremy Powell. Ini sangat penting, khususnya tentang pandemic stimulus package yang sebelum ini dia bukan dibatalkan tetapi gagal mendapat kata putus daripada the Democrat versus the Republican. Dan perlu diingat, the Republican masih memegang tampuk kerajaan pentadbiran di Amerika Syarikat, sehinggalah Joe Biden ataupun Pak Biden kita nanti mengambil alih White House. Ini White House, bukan White Horse. Kalau horse tu kuda putih. Okay, White House pada 20 Januari. So ini penting untuk malam ini kita ketahui, adakah Federal Reserve berani untuk mengumumkan rangsangan pandemic stimulus ini dengan figure-figure yang kita harapkan jumlahnya besar, ke arah $trillion, ke arah $trillion. Itu seperti yang diminta. Jika masing-masing masih ingat, kita dah ikuti episod ini beberapa kali tentang pandemic stimulus dan kita dah terangkan apa rangsangan dan kesannya. Okey, itu cukup penting yang pertama. Yang kedua, kita perlu lihat situasi yang ini kita kena tengok di ini. Okey, American dollar kekal di tangga ketiga, gagal untuk mengatasi NZD dan CAD yang masih angkuh ego dan sombong berada di atas tanpa ada sebarang perubahan interest rate di kalangan bank-bank pusat yang kukuh di dunia. Adakah kita nampak simbol ke depan ni maksud kan? Simbol ke depan yang macam tiga segi lebih daripada 0.25% ini Federal Reserve rendahkan, cut, ketatkan atau longgarkan. Itu penting. Nanti saya kupas kenapa saya kata ketatkan, longgarkan ataupun kekalkan. Itu memberi kesan kepada dolar Amerika. Sangat-sangat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita perlu lihat adakah ada potensi Amerika membangun menjelang 2021 nanti atau sepanjang tahun. So ini ketiga-tiga elemen penting yang kita rumuskan pada malam ini adalah sesuatu perkara yang menjadi panduan kepada investor seluruh dunia. Saya berkatakan investor sebab investor ini akan memandu pergerakan pasaran. Okey, contoh investor yang senang untuk kita letak adalah hedge fund managers, paling mudah, ataupun the fund managers, itu kumpulan yang mengurus. Kalau hedge fund managers ni ataupun fund managers, kita tengok seperti Credit Suisse, JP Morgan, kita ada Goldman Sachs, kita ada Bank of America Merrill Lynch, kita ada HSBC, Citibank dan kumpulan-kumpulan besar ini. Okey, mereka-mereka ini akan berkoyan-koyan dengan berbondong-bondong duit kepada klien mereka untuk menghalakan ke mana arah pelaburan itu. Ya, betul. Semua itu bergantung kepada press conference yang akan diterjemahkan oleh Jeremy Powell. Okey, sebelum itu kita lihat untuk sepanjang 14 Disember sehinggalah nanti insya-Allah berakhir pada
18 Disember Baik. ke 19 Disember. Baik. Dan kita ada Euro ataupun Isnin 14, kita ada sebarang high impact pun, ini lebih kepada flow and steady. Okey. Tuesday pun sama, tapi saya suka melihat pergerakan minggu ini. Jika trader di luar sana aktif ataupun mengikuti perkembangan ekonomi, kedua-dua hari 14 dan 15 ini, kena ingat sesuatu yang akan berakhir di hujung waktu tentunya akan dipengaruhi oleh perkara yang besar tetapi bukan dalam jadual. Saya selalu ingatkan begitu. Okey, apakah perkara yang mendorong pergerakan keuntungan di hujung tahun? Pertama adalah pembayaran dividen. Betul tak? Betul. Okey, pembayaran dividen ini adalah melibatkan pergerakan stock market. Itu satu. Kedua adalah perkara yang menjadi kebudayaan ataupun keperluan ataupun culture ataupun keagamaan ataupun perkara-perkara yang mendorong kepada sesuatu yang menjadi kebanggaan, iaitu pelaburan di dalam, contoh seperti emas, silver ataupun bitcoin something, yang di mana apabila pemilikan itu di hujung tahun, tentunya ia didorong oleh sesuatu peristiwa. Macam saya selalu ingatkan, di hujung tahun adalah tahun terbaik bagi memiliki emas. Jelas kan? Okey, tapi dia tak cakap dalam kalender. Ada sebabnya. Alright. And then okey, kita tengok terus kepada hari Rabu lah, 16, sebab dah tak ada hari bulan ya. Kerana di waktu ini adalah saat ini bermula 15, macam saya kata episod yang lalu, bahawa saya akan mula membeli emas bermula pada 15 Disember. Saya ada cakap kan minggu lepas. Sebab kemudian saya akan teruskan pada 23 Disember. Saya ada bagi tahu. Dan kita lihat pergerakan emas sekarang ini memang sangat tinggi, dahsyat kenaikannya sangat dahsyat. Macam tak ada handbrake. And then Euro pada 16 Disember kita ada services untuk PMI, Sector Purchasing Market Index, yang ni tinggi peningkatan dia, sangat tinggi. Kita perlukan fokus hanya 39.9, tetapi bacaan ini berjaya mengatasi hampir 10 poin. Hanya perlu sedikit lagi. Jika PMI untuk kategori French flash ini bagi negara Perancis dalam kumpulan Eurobloc ditakdirkan bulan hadapan achieve melepasi 50 poin seperti mana Jerman, Euro akan semakin kuat. Maka semakin kuat. So dolar akan terkial-kial ke bawah. Ini pun kuat ni, 10 poin ni bukan sikit-sikit anak ni. Yalah, daripada 38 tinggi ni. Okay. Tetapi masih lagi di bawah bacaan 50. Harus diingat, economic indicator yang masih lagi di bawah 50 masih kumpulannya lemah, tetapi ada pemeringkatan daripada yang paling rendah untuk yang mendaki. Macam ni, 39 lemah, 49 mendaki kan, tetapi masih di bawah 50. Yang kuat yang ini 58. Germany, King of the Ring. King of the Ring. Tycoon kepada kesatuan Eropah, Jerman. Alright. Sektor pembuatan. Tadi ni sektor perkhidmatan, services. Ini sektor pembuatan. Yang bawah baru sektor perkhidmatan. Okey, Purchasing Market Index daripada 56 dah memang tinggi, dia mencatat lagi tinggi. Bermakna tuan-tuan, saya selalu ingatkan, kalau nak belajar ekonomi, belajar dengan Jerman. Saya tak kata tak boleh belajar dengan negara lain, Pak Su. Bukanlah kata tak boleh belajar dengan Singapura, tak boleh belajar dengan Amerika, tak boleh belajar dengan Turki, bukan. Oleh kerana the tycoon ini konsisten, Jerman adalah negara ekonomi yang terkaya di Eropah dan sangat konsisten. Dan Jerman juga adalah negara yang paling bagus memberi suntikan keuangan pemulihan ekonomi pandemik di Eropah. Sangat bagus. Tak ada negara mampu untuk memberi kebajikan seperti di Jerman. Dekat situ kita boleh nampak reserve kekayaan dia sangat banyak. Oleh kerana dia tycoon kan. Betul. Okey, selesai bab yang itu. Okey, and then yang ketiga kita ada services untuk sektor perkhidmatan. Baik.
Untuk PMI services bagi Jerman, fokus 44 memang rendah, okey. Meningkat 47, positif tu bagus, ada peningkatan tapi masih rendah di bawah 50. Tapi cukup ketiga-tiga gabungan ini jarang-jarang berlaku untuk semua section Purchasing Market Index di Kesatuan Eropah pada minggu ini memang mendapat kenaikan. Ini bermakna euro pasti akan dibida atau dibuy. Siapa trade euro USD boleh nampak euro semakin naik. Betul? Betul ke tidak? Betul lah. Meme. Dia kena betul lah. Meme. Okay, alright. So, oleh kerana kita dah melihat untuk pertengahan Disember bahawa Eropah sudah mula melakukan satu pendakian ataupun satu kenaikan dari segi bentuk Purchasing Market Index, ekonomi data mereka, ini bermakna American dollar sukar untuk dalam keadaan mengikuti dalam jarak yang dekat. Dia perlukan satu suntikan ataupun satu tebabu yang tiba-tiba mengejutkan dunia, sama ada dalam bentuk spekulasi atau sentimen, sama ada berbentuk data-data berkala fundamental dia, ataupun keputusan-keputusan yang tidak diduga di akal. Di mana? Di FOMC. Ini akan tebus sama ada dolar nak terbang atau terbabur ke bawah. Ke bawah pun ke babur ke? Terbabus ke babum ke bawah. Okey, di FMC nanti. Alright. So kita teruskan lagi pada jam 9.30 yang baru beberapa jam ketikanya selesai tadi kan. Kita ada core retail sales dan retail sales. Alright. Kedua-dua data ini cukup untuk merencatkan kenaikan dolar. Kerana apa? Baik, core retail sales bagi data bulanan, iaitu ini adalah data bagi bulan November, menyusut daripada 0.1% fokus untuk positif langsung pergi negatif 0.9, hanya dipisahkan dengan 0.1%. Pada saya data ini tergelincir sedikit. Okey, tergelincir sedikit memadai untuk merendahkan dolar Amerika. Tergelincir sedikit, tapi sikit tak sikit lah 0.9 negatif tu. Banyak juga ke tak? Betul. Alright. Okay, kita tengok retail sales. Ini cukup penting. Retail sales, data peruncitan section pengguna macam kita lah. Kita nak beli apung, kita nak beli laptop Dell contoh, kita nak beli Levi's, kadang-kadang gitulah. Data-data retail juga menyusut. Bermakna perbelanjaan pengguna di bulan November yang dalam ekonomi American dollar tidak rancak ataupun tak apa cantik lah. Tapi mana tahu bulan ni Christmas diorang shopping bagai nak gila. Masuk Januari nanti dia terbabur ke atas balik. Tak mustahil maksud kan? Standard vaksin dah ada, apa takut? Itu steady. Okay, so mungkin lah. Kita nampak dia punya dindong-dindong di situ. Alright. So apa yang mustahak sekali adalah apabila kita mengenali perubahan-perubahan data ini dan durasi waktu dia berfungsi adalah bawa daripada 1 bulan ke 1 bulan, sebab ini monthly. Yep. Macam kita ulang sekali balik, kita tahu bulan ni ada jingle bell all the way. Dan jingle bell kita pada bulan ini pula alamak jatuh hari Khamis, hari Jumaat ni maksud. So minggu depan belum jingle bell lagi lah, masih 23 hari Friday. Hari Friday. Dia bukan hari Friday, hari Friday. Friday Mercury. Hari dia meninggal. Baik. And then kita ada PMI. Okay, PMI ni kita dah nampak this month ataupun pertengahan minggu ketiga ini Disember memang section Purchasing Market Index. Dan Amerika juga launching. Kita refresh kejap berapa keputusan dia. Sudah keluar. Baik. Dah keluar. Itu dah keluar. 56.6. Ini support lah pada dolar seketika. Takkan terlalu kuat jatuh dia sebab
adalah sedikit support. Pasal datanya bagus. Tetapi data retail sales ni sebenarnya lebih kuat kesannya daripada data purchasing PMI. Tapi dua-dua memang kuat lah. Tapi kuat lagi retail sales sebab peruncitan, kuasa pengguna membeli ataupun memborong ataupun menempah ataupun apa sajalah. Yang penting dia keluar duit. Okey. Dan dia keluar duit, dia membeli. Dan pada masa yang sama, retail seperti retailer peniaga runcit, waimah sektor sederhana ataupun sektor bulk yang secara gudang dan sebagainya, rancak menjual mendapat tempahan. Itu yang mendorong Amerika akan sama ada menaiki atau menduduki atau membawahi. Adakah membawahi? Aku lama saya pun dah pening bahasa saya ni, membawahi. Keadaan pun tak boleh, tempat pun tak boleh. Tak boleh, tak ada. Jangan cipta yang baru lagi. Jangan bukan. Okey, itu section PMI. Jadi kita lihat seterusnya apa lagi yang boleh membantu kategori kita di sini. Okey, sebelum kita pergi pada Q&A pada rakan-rakan yang mengikuti section ni, saya habiskan seperti biasa. Dan inilah dia detik dan waktu yang dinantikan oleh semua fund managers, oleh semua hedge funds, oleh hedge fund, oleh semua pelabur-pelabur dan juga carry traders seperti kita. Kita ni kumpulan carry traders ya, kumpulan kecil-kecilan. Carry traders ni kecil-kecilan. Then the big boys players, okay, istilah satu kumpulan yang suka hati dia dan mak bapak dia dan atuk nenek dia nak melabur macam pakcik Arab kaya kan, tengah makan anggur. What happened to the economy? Oh, Mr. Sheikh, I think the oil is going down. What going down? Oh, buy the oil. Don't be going down. Okay, tiba-tiba berdebum 5 trilion dia pergi beli minyak. Tiba-tiba suka hati dia. Tu deep boys player, suka hati dia nak beli. Dia pump ikut suka hati. Tapi kalau fund managers, dia akan ada hala tuju. Tapi the big boys players ni, dia boleh rosakkan pasaran sebab dia suka hati nak melabur pasal ada banyak duit. Betul. Macam saya kata lah, Pak Syekh tu kot manalah tahu, tiba-tiba gila, takut minyak jatuh makin teruk, dia pergi buy dari bawah berbilion dolar, naik balik minyak. Tu yang angin satu badan tu. Ada golongan begitu Pak Su. Tak bohong, ada. Sebab dia pun nak minyak mahal Pak Arab ni. Kalau tak nanti dia apa kedana dia buat. Pandai Pak Arab ni. Memang. Okey, banyak lagi kumpulan tycoon lain kan, bukan tak ada. Alright, and then jam 3 pagi nanti, siapa yang ialah nak tahajud ke, nak qiyamul lail ke, boleh tunggu. Yang mustahak adalah 3:30 pagi. Ya? Okay. Kita ada pagi. Press conference. Dia ada press conference. So economic projection ini sangat penting bagi kedudukan American dollar, terutama yang ini yang saya kata tadi. Ini saya nak terangkan. Okey, saya terangkan. Statement adalah statement yang telah pun diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Sidang Federal Reserve Open Market Committee yang akan dichairmankan ataupun dichairkan mesyuarat itu oleh Jerome Powell. Dan selesai mereka melakukan statement dan economic projection ini, common sense-nya dia akan pergi kepada interest rate, ialah press conference Q&A. Dia akan menerangkan keputusan itu. Dan secara tak langsung Jerome Powell akan membentangkan hala tuju Amerika for the next 2021. Okay, baik, harus diingat bahawa dalam segi press conference Federal Reserve, dia tidak akan mencampuri urusan politik. Dia tak campur urusan politik sebab Federal Reserve ni dia sebuah syarikat. Dia dianggap sebagai sebuah syarikat. Dia bukannya GLC, dia bukannya bank negara macam kita, bukan. Dia ada satu entiti yang menguruskan perdagangan dan perniagaan American dollar. Dengan kata gitulah. Okey. So 3.5 cukup penting. Okey, saya kupas yang pertama. Kita yang paling mudah, saya pergi kepada BLR ni. Okey, dolar masih di bawah yang ketiga di bawah kedudukan ketiga di dunia sekarang ini yang masih mengekalkan interest rate 0.25%. Ingat tuan-tuan, jika Federal Reserve kata longgarkan rate, losing the rate, pertama,
Ni federal fund rate ni. Okey, lepas statement. Okey, satu. Kedua, tightening, iaitu mengetatkan rate mereka. Ketatkan ni maksudnya dia kekal terus saja. Ni ketat. Ni nampaknya ketat. Ketat ni ketat. Oi, banyak sangat kata ketat kesebut malam ni. Yalah. Ngetat. Kuitat ujungnya, tak nanas, tak belimbing, tak rambutan, tak nangka. Atas mahal sikit lah. Ini kita panggil tak pisang. Orang tak pernah buat kan? Ada. Mengetatkan. Okey, dua, longgar, mengetat, atau tiada sebarang bentuk perubahan rate, iaitu kekal terus. Okey, dah tahu yang tiga tu, kena fahamkan juga yang keempat. Apa monetary policy dia, berubah ke tidak setelah mereka membuat keputusan? Apa tindakan dia? Okey, kesan yang pertama tadi, ketat, longgar ataupun kekal. Kita kembali semula. Balik ni. Ketat, longgar atau kekalkan rate. Kesan dia, jika longgar, ini bermakna rate Amerika akan dipotong. Rate Amerika akan dipotong. Dia akan potong rate tu, dilonggarkan. So bila dia longgarkan, bermakna dolar akan jatuh teruk. Tak ada handbrake. Kebabu. Habis jahanam. Makin rendah UJ tu. Mungkin 103 jadi 101. Masa tu BOJ mesti hangin satu badan. Buat penat je aku beli bond Amerika. Lala jatuh. Dah BOJ akan beli balik dolar dekat pasaran terbuka sebab nak support balik dolar. Ingat, di dunia negara yang maksud saya negara yang kebanyakannya ataupun kekal dengan beban memberi pinjaman kepada Amerika adalah Jepun. Jadi jika Amerika berterusan melonggarkan rate mereka, dikuatiri pulangan dividen terhadap pinjaman hutang itu tidak berbaloi ataupun berkurangan bagaimana. Jadi Jepun akan buat sesuatu untuk tambat ataupun untuk bantu untuk dolar dalam keadaan yang naik. Dia memang nakkan dolar yang lebih tinggi. Supaya mereka bagi hutang kan, interest mungkin lebih baik. Itu konsep untuk mudah faham. Mesti ada pihak lain yang akan bantu dolar supaya jangan tergelincir terlalu jauh. Ini dipanggil sebagai rakan sekutu. Bukan kutu-kutu. Rakan sekutu. Ya, dipanggil sebagai strategic alliance. Okey. Dahsyat Jepun ni. Itu pertama. Yang kedua, jika dia kata tightening, ketat, mengetatkan polisi keuangan dan mengetatkan interest rate, maka dolar akan skyrocket. Faham saya cakap ni? Dolar skyrocket, terbang. Tak kira jadi apa, dia akan terbang. Walaupun market sepatutnya jatuh, dia akan terbang dulu. Lepas tu dia jatuh balik. Tapi terbanglah. So permulaan itu sangat penting. Jadi saya kita jangka panjang dia akan terbang. Maknanya dia akan mendapat buy dan bid. Cakap ni faham ke? Okey. Faham. Okey, ni saya baru cerita yang ini ni. So yang ketiga, tiada perubahan. Maknanya dia kekal sama je 0.25%. Okey. Yang ini akan menjadikan dolar dalam keadaan yang setara. Setara tu bermaksudnya dalam keadaan yang begitu-gitu je lah. Bercampur-campur. Kejap nak rendah sangat pun tidak, nak tinggi sangat pun tidak. Dia bercampur-campur. Itu akan terdorong oleh sesuatu perkara lagi. Okey, kedua, pandemic stimulus. Kenapa saya kata pandemic stimulus? Okey. Kalau kita tengok Federal Reserve, ni ada banyak Federal Reserve. Boleh tengok Board of Governors of the Federal Reserve System dekat sini. Ini adalah development, pembangunan terkini. Boleh lihat. Kita tekan pada 15/12 hari ni. Okey, dia ada press release yang akan dilancarkan nanti. Okey, ni waktu Amerika. Dan di sini kita ada ni ada banyak, ada conference, ada press releases. Boleh cek di sini dia punya jadual yang akan dilaksanakan nanti. So apa yang penting, kita kembali semula kepada kita punya kalender. Selesaikan. Okey, pandemic stimulus, apa kesan dia? Pandemic stimulus ini adalah satu package rangsangan. Kita dah bincang ni beberapa episod sebab saya nak supaya trader di luar sana faham. Sebab market tu dia takkan bergerak suka-suka hati, nak terbang, nak jatuh, nak ke tepi, nak ke tengah, nak sengit, nak terbalik-terbalik, kalau tak ada benda yang menjadikan dia begitu atau sebab.
Okey, pandemic stimulus adalah pakej rangsangan pemulihan ekonomi disebabkan pandemik yang terkena ataupun yang melanda Amerika Syarikat. Itu pertama. Yang kedua, ia juga diguna pakai sebagai tools untuk membantu worldwide ataupun rakan-rakan dagangan Amerika supaya kekal dalam keadaan perdagangan yang dalam keadaan sesuai, supaya boleh perkembangan ekonomi dalam keadaan yang mengikut jadual. Okey, ini penting. Jika diumumkan Federal Reserve meluluskan dan bersetuju untuk meluluskan pandemic stimulus ini, maka dolar akan apa? Dolar akan jatuh. Dia akan jatuh. Sebab apa dia jatuh? Sebab dia cetak duit. Pasal dia cetak duit tau. Kena ingat, dia cetak duit. Duit jadi lebih. So bila dolar jadi lebih, okey, bila dia cetak duit, kita tahu juga berapa banyak dia cetak ataupun berapa banyak dia luluskan. Kita nakkan satu figure yang berbentuk $trillion. $trillion, bukan billion, $trillion. So $trillion, Trump nakkan lebih dari 1.6 bilion atau angka trilion atau ke arah 2 trilion. Satu. Demokrat minta mungkin lebih dari itu sehingga 3 trilion. Tetapi kena ingat, hanya selepas Joe Biden angkat sumpah dia sebagai presiden, baru Demokrat akan berkira-kira untuk melepasi sasaran seperti mana yang Republik minta. Apa yang berlaku sekarang adalah, jika pandemic stimulus ini sujud diluluskan kurang daripada sasaran, mungkin bilion bukan trilion, tetap akan menyumbang kenaikan non-yielding asset, faham? Dan tetap akan menjatuhkan dolar, tetapi tidak seganas angka trilion. Dia tetap akan jatuh, tapi bukan jatuh seganas trilion. Jika angka trilion, insya-Allah emas ini akan terbang tinggi ke atas. Oh my god, it's a bird, it's a plane. No, maka jadah apa? Itu ceiling bang. Bukan ada Superman pun. Dia akan menambah keuntungan kepada pemilikan non-yielding asset. Dan kerana apa? Kan saya kata dia cetak duit. So bila dia cetak duit, emas didagang dengan digital currency dolar. So bila dia berlaku lambakan dolar di pasaran ataupun diluluskan, ini secara tidak langsung bukan melemahkan, dia merendahkan nilai apa? Nilai emas fizikal yang lemah. Bila nilai fizikal dia jadi rendah, sektor perlumbungan emas akan mendapat suntikan, sebab emas akan mendapat belian semula dengan kadar yang tinggi. Dia sebab harga tu boleh tinggi. Kena faham konsep kat situ. Selesai bab yang tu. Okey, itu pada ketiga yang kita kena tahu. Kedua. Yang ketiga adalah, apakah dasar polisi monetary dia? Jika perlembagaan kewangan mereka ataupun polisi kewangan Federal Reserve ni, satu, dia sama ada berubah, iaitu berlaku adjustment, ataupun langsung penambahbaikan, ini akan memberi rangsangan kepada investors, pelabur-pelabur tadi yang jurung-jurung besar ni, the big boys players ni, untuk melihat jaminan daripada pihak Federal Reserve bahawa ekonomi sedang pulih. Ini akan membantu menaikkan kadar dolar. Emas pula yang ready ke bawah. Terbalik pula. Tapi jika dia tidak berubah, maksudnya yang sedia ada ni tools ini kekal, Fed mungkin lebih berminat untuk melihat by progress, jadi mungkin suku tahun ke suku tahun, maka kedudukan dolar tidak kuat. Dia akan lebih rendah untuk rally downtrend. Cuma kejatuhannya itu wallahu alam sama dalam keadaan yang keras, atau dalam keadaan yang sederhana, atau dalam keadaan yang ialah naik tangga kan. Yalah. Satu tangga, turun anak tangga, dua anak tangga. Ini kita kena perlu rujuk pula kepada data berkala yang terbit begini.
supaya setiap waktu data berkala itu terbit, dapatlah dia punya gambaran dan momentum situasi dolar bagaimana sekarang. Itu apa yang kita lihat nanti dalam jam 3.30 untuk Q&A. Dan satu lagi yang saya nak kongsikan bahawa Federal Reserve sebenarnya tidak bersetuju ataupun kurang selesa dengan permintaan pentadbiran Donald Trump untuk melepasi lebih 1.6 trilion dalam pandemik stimulus ini ataupun pakej rangsangan kewangan ini. Memang tidak berapa selesa sebenarnya. Boleh nak luluskan tapi minta dikurangkan, iaitu pada angka bilion bukan trilion. Kan kita tahu bahawa sepatutnya lulus semasa drum campaign atau sebelum dia campaign ke arah presidential election, tetapi dia drag sebab Federal Reserve tak setuju. Kita dah bincang isu ni kan. So tuan-tuan, dalam fundamental ni dia bukan berakhir untuk satu perkara. Kita buka satu file, kan? Kita siasat satu perkara, kita lampirkan dengan evidence dan fakta. Maka kita selesaikan dengan hasil siasatan. That's why perkara ini berkait-kait. Dan dia continuously. Kalau market itu berhenti pada satu stages dan tak ada lagi, so tak bergerak lah kita punya jatah. Macam forensik pula. Alamak, sudah tukar lagi macam. Jatah campur dengan ni, campur dengan tu. Lain macam deh. Gitu ke lah. Baik, kita teruskan lagi. Kita ada beberapa hari lagi dan kita teruskan. Dan kita ada 5.45 pagi, kita ada Great Domestic Product bagi quarterly untuk New Zealand dollars, antara mata wang yang sangat kuat sekarang ini dari section commodities. Pada saya untuk di saat ini ada dua yang kuat dalam pelaburan ataupun dalam perdagangan kita, sama ada as a trader sendiri kan dalam MT4 yang kita ada sekarang, iaitu commodities dan Bitcoin. Dua ni sangat kuat hasil lumayannya di saat ini. Commodities kita ada NZD, kita ada AUD, jelas. Okey, kemudian sektor kedua adalah Bitcoin, satu pelaburan mata wang digital. Emas tengah naik kan, dia pun yipi, tak ada handbrake punya naik, tapi dia punya jatuh mama arwah siapa kat bawah tu, tak ada kesiannya. Langsung tak kesian. Tak ada kesian. Tapi itulah dia. So bacaan yang diperlukan dalam suku tahun keempat adalah meningkat. Ni sekali ganda besar, negatif kepada positif. Ini besar bacaan ni. Jika dia beat ni, NU terbang lagi tinggi, AUD USD terbang lagi tinggi. Emas pun polo dari belakang ikut naik. Mungkin jadi 187 lagi atas mungkin. Sekarang dah 1865, 1866, turun sedikit dah semakin melaki. Saya lihat, kalau lihat daripada technical pun dapat baca kan, sekarang ini sedang dalam keadaan uptrend emas yang dalam rebounds. Betul kan? Dia belum retrace, dia rebounds ke atas. Okey, so dengan data ekonomi yang kita faham fungsinya untuk memacu pergerakan carta, kan seronok kita trade. Don't know. Betul tak? Okey, dan seterusnya pada 8.30 pada 17 hari bulan Disember nanti, insya-Allah malam Jumaat. Ini belum malam Jumaat, awal sangat malam Jumaat itu. Ini baru 8.30 pagi. Lepas EM kita ada employment change dan juga unemployment rates. Ini satu data yang kita nantikan untuk sokongan counter commodities ataupun AUD US dollar, AUD JPY, GBP AUD. Cakap pasal GBP, nantilah kita sembang GBP tu. Ngeri pak cik tengok GBP sekarang ni. Itulah lain macam. Ada juga persoalan tentang GBP ni. Nanti kita kupas. Sediakanlah deposit $1,000 setiap account. Kita tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat Okey, 40.9 ribu, 40,900 pekerjaan baru yang dijangka dicapai pada November 2020 untuk Australian dollars. Sebelum tu tinggi kan, 178,000. Ini memang hebat. Tiba-tiba dia menyusut dengan fokus yang boleh bukan separuh. Ni suku ni. Sukulah. Jadi kita harap bacaan ni bertambah. Jika dia pergi 41,
42 dan seterusnya ke atas, insya-Allah AUD akan sustainable. Rally ke atas lagi. Walaupun sikit je. Walaupun sikit, 41 atau 42 cukup, 41 lebih pun dah cukup. InsyaAllah AUD akan rally ke atas untuk di-buy lagi. Sebab dia akan terkait dengan China. China tengah bagus sekarang kan, Ya, kita pun betul. tahu. Dia akan, so untuk dia jatuh agak sukar. Sekurang-kurangnya untuk Disember ni. And then unemployment rate juga kita nakkan satu bacaan yang menyusut daripada 70.0. Expectation forecast ni 7.0, actual kita harap dia pergi 6.9. Cukuplah 6.9. Dia akan jadi hijau, bukan merah ya tuan-tuan. 6.9. Dia hijau. Right. 6.9 ni cukup untuk supportkan jobless yang tak ada apa benda lah kan, yang kata I'm unemployed but not jobless. Itu resume saya lah. Berapa kali saya ulang banyak kali. I'm unemployed tapi I'm not jobless. Gitulah. Menyusut, insya-Allah AUD akan keep it up, naik dan terus naik untuk sekurang-kurangnya di kaunter Jepun dan kaunter Australia kan, untuk sepanjang 8 jam pertama jam 8.30 sehingga jam 4.30 petang. Sebelah malam Wall Street lah, I'm the king. Kita tengok apa jadi pada sebelah malam nanti. Alright brother. And then kita ke 4.30 petang je pula. Belum malam Jumaat lagi. Malam 4.30 petang. Belum malam. Tunggu malam lepas maghrib malam Jumaat. Ni untuk chef siapa yang trade Swiss francs ataupun yalah yang popular dia you chef orang panggil kan. Kita perlukan monetary policy, yang ini perlukan digesting tuan-tuan. Digesting ni saya tak nafikan bukan semua orang mampu untuk membaca. Bukan semua orang mampu nak dengar berita ekonomi dunia jam 10. Bosan. Main handphone, main WhatsApp, tak? Aduh, main PUBG ke lagi menarik Siapa nak dengar cakap ekonomi bla 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 bla. Lepas tu tengok bawah sini pula dalam negatif macam ni kan. Apa nak jadi dengan CHF ni? Aduh, dah lah negatif. Lepas tu ekonomi dia macam mana pula kan. Kadang-kadang kita malas, tapi itu hakikat. And then kita ada press conference untuk Switzerland National Bank ni, SNB. Ni Swiss National Bank ataupun Switzerland lah, cincai lah. Right, tapi Swiss lah hujungnya. Jam 5 petang, mana setengah jam selepas policy assessment ini dilancarkan ataupun monetary policy central bank ini dipublish secara umum. Dan secara tak langsung ini cukup penting lah, siapa yang rajin untuk ambil tahu kena buka live conference mereka lah di snb.com, boleh lihat di situ macam mana saya buka Federal Reserve ni. Ni pun kan banyak kan. Okey, ni monetary policy, ni dia punya kalau kata meeting calendars dia kita boleh pegang dan kita nampak ni tu sepanjang 2020 dan akhir sekali kita nampak ni dia 15 16 semua dia dalam kalender. Jadi yang paling mudah seperti di Amerika ni, saya bukanlah kata nak menjauhkan Amerika tuan-tuan, tapi mudahnya kita boleh marking di kalender kita dalam setahun bermula tahun depan, dari Januari 2021 meeting sampai Disember. Marking. Oh, ni hari besar, ni hari kecil, ni hari besar, ni hari kecil, ni hari buruh, cuti langsung tak boleh trade. Langsung tak boleh trade. Ni hari raya. Raya pun tak boleh, kena raya, jangan trade. Kita marking siap-siap. Dan daripada sini lagi jadual yang memang jelas ada, tak boleh tertanya-tanya nak cari dekat sini kan. Berapa bulan Ni berapa bulan kalender ni 10 ke? Bukan. Semua dah cukup 3 ke? Bukan. 17 ke? 17. Betul ke 17? Semak balik. Betul ke 17? Jawapannya betul. Sebab apa? Amerika dia lambat sehari dengan kita. Kita 17 dan 16. Yes. Sebab dia 3 pagi, dia 3 petang. Di Amerika 12 jam. 3 petang. Biasa lepak New York steady bro. Aduh, macam tak tahu. Wah, biasa Manhattan makan fisherman dekat Jasco je. Manhattan Lepak kat Jasco je, restoran Manhattan fisherman tu. Okey, boleh nampak kat sini. Dan lagi satu, kita boleh lihat jika dia ada 5 press conference begini, bermakna ini adalah FMC yang perlu trader di luar sana beri perhatian. Sebab press conference ini dia menyebabkan banyak spekulasi. Market boleh terbang, tiruk, terjun ke tepi.
ke kiri pun boleh. Biasa ke kanan, ni ke kiri pula paket tu. Pegang Antifa ke kiri. Ke kiri Antifa aku. Pelik tu. Yelah, kau tengok terbalik. Ke kiri dia. Okay. Dan di sini kita ada implementation notes untuk PDF. Jadi boleh download nanti, boleh baca. Sorry cakap macam ni oh, ini polisi Amerika begini. Tapi saya pelik. Bank negara punya statement tak nak baca. Federal Reserve sibuk baca. Malaysia kita tak dagang pun. Agak. You sudah tukar lain macam. Dan seterusnya kita ada jam 8 malamnya. Ini adalah kenapa pula dia berhenti kat situ? Kita refresh kejap sebab saya dah lebih. Okey. Dan seterusnya pada jam 11 malam kita ada MPC vote. Ini yang penting untuk Bank of England 0.10%. Ini dah dipotong pada beberapa bulan yang lalu dan saya merasakan tidak ada perubahan. Di sini tak ada perubahan, maknanya dia kekal untuk 0.10% ni. Pada saya kekal lah, tak ada sebarang perubahan untuk Section Bank of England. Dan untuk kategori voting juga saya melihat masih kekal, masih lagi akan 9 voting bagi meletakkan landasan polisi tiada perubahan hingga kepada tahun hadapan. So, apa yang penting untuk GBP adalah tentang Brexit yang akan berakhir pada 30 Disember atau 31 Disember ni deadline dia. Dan 1 hari bulan Januari nanti adalah hari bersejarah untuk UK mengumumkan secara rasminya keluar daripada Persatuan Eropah. Bye-bye, goodbye brother. Bye-bye. Okay, so apa yang menarik tentang pound sterling? Saya tak buka carta, saya biasa saya teruskan. Cerita sajalah. Bukan cerita lah, ini satu hakikat yang tuan-tuan kena ambil tahu. Apa yang saya nak katakan pasal pound sterling? Pound sterling ni, GBP, dia perlukan satu keputusan yang penting, iaitu keluar daripada Kesatuan Eropah dengan bersyarat, iaitu win-win situation. Maksud saya dalam win-win situation ni yang paling penting adalah perairan perikanan dia, perairan perikanan di antara Kesatuan Eropah dengan UK. Sama ada kesefahaman dalam sempadan perairan dia. Sekarang sebab sekarang ini di bawah Kesatuan Eropah, mereka boleh masuk suka hati sebab bawah kesatuan. Naik kereta api laju daripada England boleh pergi Spanyol, boleh pergi Perancis straight. Lepas ni tak boleh suka-suka dah sebab mereka dah keluar. So bila you dah keluar jadi independent, nak kena jagalah regulasi yang baru. So UK akan bentangkan regulasi mereka dan Kesatuan Eropah akan review setuju ataupun tidak. Itu persoalannya. Dan dalam hal ini cuba ambil berat tentang persetujuan dalam persempadanan perikanan dia. Sebab kita tahu kat mana nak pacak sempadan laut, tak jumpa kan. Berapa batu nautika, begini. Jadi adakah nelayan daripada Kesatuan Eropah boleh ambil ikan di perairan London, mungkin perairan Chelsea, Manchester? Begitulah maksud saya. Right. Okay. Dan bagaimanakah percukaiannya dan sebagainya? Jaga yang itu. Jika ada persefahaman di situ, maka GBP akan skyrocket tinggi. Tak ada handbrake, tuan-tuan. Sangat tinggi. Dia kata ya je, walaupun tak sign, terbang tinggi dah. Itu belum dia sign. Kalau dia bau jauh kata, oh thank you very much, we will leave the European United with some very good deals and our fishermen will be happy ever after, maka pound sterling akan mendapat bid besar-besaran. GBP US dollar terbang cukup tinggi, sangat tinggi. Tinggi macam mana tak tahulah, tapi tinggilah. Tak boleh di-sell, tak boleh di-sell. Tapi bila kata very disappointing, we cannot have deals with the European United, but we still leaving the European United. Maknanya apa? Kami tiada sebarang deals yang berkesefahaman, tapi kita tetap akan keluar daripada Kesatuan Eropah. Maka GU yang angkuh sekarang ini akan terjun ke dalamnya sedalam-dalamnya rindu ke bawah, bukan ke atas, ke bawah. Walaupun macam saya kata, belum menandatangani apa juga persefahaman, hanya kepada
rumus dan sentimen cukup untuk menjatuhkan jiwa. Apatah lagi dia kata tiada deals secara jelas by documented pada 1 hari bulan, maka bank akan jatuh. So risikonya tinggi, rewardnya juga besar. So apa kita boleh buat? Hantam mana suka lah bu. Dan yang terakhir sekali, monetary policy statement untuk JPY bagi Bank of Japan, yang ini lebih kepada digesting. Common sense ni memang dia akan terbit setiap hari Jumaat, itu betul. Kita nak melihat hala tuju JPY pada tahun 2021. So ini perlukan digesting lah, membaca, menganalisis ataupun melihat sumber-sumber yang bersesuaian. Okey, itu sepanjang data berkala kita pada minggu ini. Kalau ikut soalan banyak saya nak menjawab ni. Itulah. Pengsan. Okey, baik. Saya ambil JBP baru saja diterangkan tadi, Fitri, apa yang mendorong mengukuhkan walaupun padahal Brexit sudah berkali-kali tangguh. Tadi cikgu dah terangkan. Yang ni saya pergi ke Muhammad Ed Azlan ni. Nak tanya, jika rate USD direndahkan pada masa yang sama stimulus diluluskan, apakah benar USD akan melemah dengan teruk, dan jangkaan berapa lama situasi ini berlangsung? Terima kasih. Baik, yang itu saya ringkaskan. Ringkas je. Kalau dia turun daripada rate, katalah rate yang ini, siapa tadi? Siapa nama dia? Muhammad Ed Azlan. Ed Azlan. Yang ini maksud kamu, dia diturunkan lagi. Mungkin kalau 0.25 dia punya turun adalah pergi pada 0.10%, maka dolar akan jatuh. Memang akan jatuh. Dan pada masa yang sama, jika stimulus dirangsang ataupun diluluskan, memang dia akan lagi jatuh. Memang jatuh. Itu bermakna satu hala kejatuhan dia, InsyaAllah sehala. Dan sejauh mana berada pada di peringkat bawah, kita melihat pada situasi monetary policy, apa hala tuju Fed, dan masa itu non-yielding asset akan semakin tinggi, emas akan semakin naik jauh. Baik, menjawab soalan tu. Baik. Okey, tolong terangkan berkenaan dengan macam mana ni? Tak faham tentang 0.25%. Kalau dia turun jadi 0.24, kalau interest rate tinggi daripada sekarang, jadi dolar lemah ataupun kuat. Okey. Sekarang ni 0.25. Kalau dia kurang. Okey, jika dia berkurangan bermakna dipanggil sebagai loose, maknanya dia longgar. So bila dia longgar, dolar memang akan jatuh. Dia kecuali ketat, dia tightening monetary tightening dipanggil, iaitu pengetatan. Betul ke bahasa saya? Betul. Pengetatan polisi kewangan ini akan menaikkan nilai dolar. Ini dolar kena buy, you tak boleh sell. So bermakna tightening ini sama ada 0.25 ketat bermakna dia tidak ada cetak duit. Dia kekal aja. Segitu je. You hentak macam mana dividen pun dia bayar kekal 0.25%. Tapi dia yang ketiga lawan dia adalah increase, hike ni pun dolar akan terbang tinggi pasal dividennya tinggi. Tapi kalau dia lose, habis, memang dolar akan jatuh. Walaupun katalah 0.10 macam mana AUD, maka dolar akan jatuh. Memang jatuh. Okey, itu nampak kat situ. Siapa tadi? Sekejap. Samir Han. Ya, Samir Han. Soalan pertama Pak Su belum baca lagi. Soalan pertama apa tu? Okey, Pak Su, Cikgu Yun harap sentiasa sihat. Soalan, kenapa gold price sekarang menaik? Adakah sebab nak buat retracement di big time frame sahaja? Yang kedua, apakah FOMC pagi ni memberikan impact kepada gold? Okey, jawapan saya satu je rumusan. Ini adalah spekulasi dan sentimen, di mana kita tahu malam ni akan ada pengumuman interest rate, ada pengumuman tentang pandemic stimulus. Ingat, pandemic stimulus jika dia lulus atau dipersetujui oleh Federal Reserve, maka emas akan semakin tinggi lagi naik dia. Apa yang berlaku dekat emas sekarang ini, itu adalah sentimen dan spekulasi, belum muktamad setelah mesyuarat selesai. Yang kedua adalah demand daripada festival Eve. Ini yang saya panggil tadi, the end of the year adalah lunar calendar untuk pemilikan pembelian emas yang cukup besar, terutama daripada negara China. Ini yang menyebabkan emas naik tinggi. Kedua, faham Ini bermusim, ini dipanggil sebagai festival Eve season,
dan demand ini memang berlaku di antara Disember sehingga Januari bawa kepada awal Februari. Ini memang setiap pusingannya begitu, puratanya begitu. So dua perkara yang menaikkan emas. Tapi jika stimulus tak jadi, katalah Federal tak bersetuju ataupun belum nak meluluskan, tunggu pada Biden nak umumkan nanti, maka pergerakan emas tetap akan naik tetapi takkan jauh. Dia tak boleh jauh. Sebab dia perlukan rangsangan. If ini dia bermusim, tapi stimulus ni akan menggerakkan. Wow. Boleh faham stimulus. Baik. Terbaik cikgu. Okey, Abdul Haji Jaafar, I love it. Okey, soalan pertama okey. Terima kasih. Faham. Best of the best of the best cikgu Yun kita dan Fatsu. Okey, anda juga yang terbaik bila anda bertanyakan soalan anda yang mendapat kefahaman tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni 11.30 minit malam. Sekian dulu daripada bicara fundamental dan cikgu Tok minta halal segala ilmu yang dikongsikan pada malam ni. Okey, dan juga kepada anda semua, jangan lupa teruskan menjaga SOP dan saya doakan semoga anda terus akan dapat kefahaman supaya anda konsisten dalam anda menuai hasil profit anda, insya-Allah. Dan esok kita ada BBB bersama dengan DJ Berlainto. So dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.